Sebenarnya dalam tempoh cuma setahun setengah saja saya menjadi wakil rakyat kerajaan, banyak perkara-perkara yang saya nak buat sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, dalam merancang untuk masa depan, saya menyelesaikan juga isu-isu yang tertunggak sebelum ni yang ditinggalkan oleh kerajaan PH selama 22 bulan. Banyak sebenarnya isu-isu pembangunan, isu-isu sosial dan kemasyarakatan. Saya menyelesaikan satu persatu. Jadi saya lebih kurang jadi tukang penyelesaikan masalah. Tapi alhamdulillah masalah-masalah itu dapat saya selesaikan. Cumanya untuk pembangunan ataupun membuat sesuatu landscape bentuk baru dalam duit air molek ini tak banyak lagi dapat dilakukan. Tiba-tiba kerajaan ini telah dibubarkan. Sebab itu saya mohon supaya diberikan mandat kepada rakyat untuk kita meneruskan apa yang telah kita rancang di negeri ini seperti pembangunan Melaka Waterfront Economic Zone dan sebagainya yang kita rancang ini supaya diberi mandat dan kita akan meneruskan rancangan ini demi kesejahteraan, kestabilan dan kemakmuran rakyat negeri Melaka termasuk juga di Dun Air Molek ini insya-Allah. Okey, berdasarkan tema kempen kita pada pilihan raya negeri kali ini iaitu kestabilan demi kemakmuran. Sebenarnya semasa kami mengambil alih kerajaan daripada Pakatan Harapan pada Mac 2020, kami menghadapi pelbagai cabaran. Yang pertama adalah isu air, iaitu bagaimana kita menghadapi isu kekurangan air dan pada waktu itu walaupun tidak kemarau, hujan masih turun tapi air tak sampai ke rumah-rumah penduduk. Itulah cabaran pertama kami dan alhamdulillah dalam tempoh tak berapa bulan isu telah pun selesai. Malahan air bertambah-tambah dan ketiga empangan utama kita iaitu di Asahan, di Jus dan juga di mana ni? Durian Tunggal. Alhamdulillah berkapasiti 100%. Tapi ada isu juga yang baru iaitu cabaran berkaitan dengan pandemik COVID-19. Kebetulan pada waktu itu saya dilantik sebagai Esko Kesihatan. COVID-19 ni kita pun semua tahu bukan calang-calang pandemik. Ia cukup susah nak dikalahkan dan pada pertama kalinya kemampuan seluruh jabatan-jabatan dan agensi di negeri Melaka disatukan dan diletakkan di bawah jawatankuasa pengurusan COVID-19 negeri Melaka. Alhamdulillah hasil daripada kerjasama jabatan-jabatan ini yang cukup orang kata mantap pada waktu itu. Kita hadapi cabaran ini dengan pelbagai-bagai kaedah dan cara. Alhamdulillah pada Oktober 2020, negeri Melaka yang sebelum itu berada dalam zon merah, mungkin kebanyakan rata-rata dalam keadaan merah. Alhamdulillah kes dapat disampai ke tahap sifar kes harian kepada tahap sifar. Alhamdulillah dan zon negeri Melaka juga dikategorikan semula kepada zon hijau. Namun demikian cabaran baru bermula lagi pada lebih kurang bulan Disember 2020 iaitu semasa gelombang ketiga pandemik COVID-19. Sekali lagi kita hadapi cabaran ini yang mana kita tahu cabaran ini sebenarnya pada semua peringkat profesional sekalipun tiada pengalaman berkaitan dengan COVID. Tak kisahlah sama ada dia seorang doktor, dia seorang yang bertugas sebagai pengurus ke di pihak pengurusan dan mana-mana pun memang tak ada pengalaman, semua tak ada pengalaman. Sebab tu kita belajar, kita buat testimoni dan sebagainya kan. Dan pada waktu itu kes cukup naik semakin tinggi alhamdulillah. Dan kita pula dikenakan dengan PKP dengan fasa 1, fasa 2 dan sebagainya. Lepas tu wujudkan PKRC, wujudkan CAC, wujudkan PBB dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan keberkesanan program vaksinasi kebangsaan ataupun PIK yang pada mulanya kita memang menerima banyak kencaman. Ialah bukan mudah nak laksanakan vaksinasi kepada berjuta-juta dos ni bukan mudah. Tapi alhamdulillah hasilnya pada hari ini keberkesanan vaksin itu begitu nyata dan pada masa ini kita pun telah masuk ke fasa 4. Alhamdulillah dalam nilai ambang kita semua telah pun melepasi nilai ambang dan yang paling penting
kes sembuh harian adalah lebih tinggi daripada kes jangkitan harian, alhamdulillah. Dan ekonomi, sosial semua telah dibenarkan dan dibuka seperti biasa. Saya berikan contoh, saya beri contoh yang berada di hospital sekarang pun dah tak ramai lagi, sekitar 34%, 34.2% berbanding dengan kapasiti katil yang kita sediakan, dan alhamdulillah keseluruhan nilai ambang kita tercapai dan kekal. Kluster juga pada hari ini berada dalam tahap cuma 14 kluster berbanding sebelum ini 60 ke 70 kluster. Dan populasi dewasa yang divaksin pun telah mencapai kepada angka 94.3%, untuk first dose dan second dose kepada angka 93.6%. Syukur alhamdulillah. Dan untuk makluman pada 8/11 yang terbaru ini, yang mana kes harian adalah sebanyak 172 kes yang masuk hospital, iaitu kategori 3, 4 dan 5, cuma satu kes sahaja. Alhamdulillah. Jadi maknanya kita tidak perlu memandang kepada angka harian, tapi kita memandang kepada angka yang masuk ke hospital di bawah 3 kes harian. Syukur alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama juga, semasa kita mengambil alih kerajaan ini dalam tempoh pandemik ini adalah cabaran ekonomi. Jadi ekonomi negeri Melaka pada waktu itu memang cukup susah dan payah. Ramai orang hilang pekerjaan kerana disebabkan sekatan perjalanan, PKP, kedai-kedai tak boleh dibuka, sektor-sektor pelancongan dan sebagainya tak dibenarkan buka. Jadi ramai orang kehilangan pekerjaan, dan merentah negeri juga tidak dibenarkan. Memang cukup susah pada waktu itu. Dan pendapatan negeri juga begitu terjejas sekali. Pelabur-pelabur pun tak boleh nak masuk kerana disebabkan sekatan perjalanan. Jadi alhamdulillah kita cuba menggunakan segala sumber yang ada, dan alhamdulillah pada hari ini kes pun dah menurun, sekatan rentas daerah dah dibuka, rentas negeri pun dibenarkan. Insya-Allah tidak lama lagi sekatan untuk keluar negara dan pelabur masuk pun telah dibenarkan, ekonomi kita akan pulih. Sebab itulah kita memerlukan kestabilan politik demi kemakmuran negeri Melaka, insya-Allah.